Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim walhamdulillah ya rabbal alamin. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini sama-sama kita kumpul untuk kita sambunglah bila kita terlalu yang kita tinggalkan pada sesi yang terdahulu. Tak ramai malam ni belum nampak. Ke dah kurang orang jemaah kan? Seorang dah kurang orang Semenjak sehari dua ni sekolah pun dah tak ada budak murid datang. Satu kelas hari ni 8 orang 7 orang daripada 30 murid ramai datang. Surau pun dah kurang. Ada surau yang stop dulu lah kuliah, baru mula 2 bulan dah stop dia. Okay, baik. Hari itu kita dah masuk hadis yang pertama. Itulah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim daripada Amir Al-Mu'minin Abu Hafsah Umar bin Al-Khattab. Dan saya dah hurai hari ini sebelum ini tentang siapa Umar bin Al-Khattab secara ringkas, memandangkan beliau adalah orang yang meriwayatkan hadis ini. Dan menjadi metodologi kita bila kita belajar suatu hadis secara khusus. Sebelum kita membaca suatu hadis berkenaan, kita akan membaca dulu sikit sebanyak tentang, ataupun kita akan berkongsi dululah sikit sebanyak tentang periwayatnya. Mungkin hadis ini diriwayatkan oleh Umar Al-Khattab, maka kita pun sebutlah sikit sebanyak tentang siapa Umar Al-Khattab selaku orang yang meriwayatkan hadis. Ya. Jadi kita ada sedikit idea tentang orang yang meriwayatkan suatu hadis Nabi SAW. Ya. Dan saya dah sebut tentang Umar Al-Khattab dan saya pun dah baca mata hadis ini. Tapi saya tak ingat saya dah terjemahkan belum atau tidak. Ya. Jadi kenallah kita dengan Umar Al-Khattab, alhamdulillah ya, secara ringkas lah. Kalau kita nak tahu tentang diri beliau dengan lebih lanjut, mungkin kita boleh baca buku-buku sirah, ataupun kalau di surau ini ada kuliah sirah, subjek sirah, maka itu lebih baik. Tapi tak banyaklah setahu saya. Surau masjid ada subjek sirah, tapi ada juga sebahagian daripada. Baik. Dan saya juga sebut tentang maksud Amirul Mukminin. Kenapa kita perlu tahu akan maksud Amirul Mukminin? Kerana ia sering digunakan ke atas sebagian orang, terutama pemimpin-pemimpin di kalangan para sahabat Nabi SAW. Ia satu perkataan yang penting untuk kita tahu, walaupun tidaklah fardu ain, tapi supaya kita ada idea. Bila sebut Amirul Mukminin, siapa dia? Kebiasaannya dia dipanggil kepada Umar Al-Khattab, Ali bin Abi Talib, Uthman bin Affan, atau mungkin sebagian sahabat lain yang menjadi pemimpin yang besar-besar. Ya. Baik, beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda. Dalam teks bahasa Arab dipanggil sami'tu Rasulullah SAW yaqul. Sami'tu Rasulullah SAW yaqul. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Ya. Kalau kita belajar ilmu hadis lebih lanjut, sebab kita kongsi itu ilmu hadis hanya simple-simple sahaja. Sebenarnya ada lagi kategori-kategori hadis yang lain. Antaranya ialah hadis kadang-kadang sahabat meriwayatkan Nabi berkata-kata, ada kalanya sahabat meriwayatkan dengan berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Tak sama tu. Kalau daripada Abi Hurairah berkatalah Rasulullah SAW, dia tak sama dengan berkatalah Abu Hurairah, aku berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Dia tidak sama. Yang ini dipanggil at-tasrih bis sama', mana dia dengar sendiri.
daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan 2 cuping telinga. Sebab itu kedudukan hadis ini dia tinggi. Mana-mana hadis yang ada unsur at-tasrih bis sama', maksud dia dengar sendiri daripada Rasulullah, itu antara hadis yang top, yang berada di ranking yang tertinggi. Kan? Kalau hadis itu sahih, ada pula unsur at-tasrih bis sama', mana dia dengar sendiri. Sebab kalau sahabat kata, Nabi kata, belum tentu dia dengar direct daripada Rasulullah SAW. Boleh jadi dia dengar daripada orang lain, sahabat-sahabat yang lain. Tapi kalau dia kata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, atau apa yang diistilahkan oleh para muhaddisin, ahli-ahli hadis sebagai at-tasrih bis sama', maka dia adalah hadis yang ranking yang tertinggi antara dibandingkan dengan hadis-hadis yang lain. Dia kata, aku dengar Nabi kata. Apa kata Nabi? Innamal a'malu binniyat. Ini lafaz yang paling masyhur, walaupun ada lagi lafaz yang lain yang termuat juga dalam Sahih Bukhari, antaranya innamal a'malu binniyat. Ada beza sikit. Innamal a'malu binniyat itu plural. Banyaklah. Sesungguhnya amalan-amalan itu bergantung kepada niat-niatnya. Pasal niat ni mana jamak, plural. Ada juga riwayat yang mana periwayat menyebutnya secara singular, secara satu. Innamal a'malu binniyat. Betul ke? Dan kesemuanya adalah sahih. Cuma Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala memasukkan lafaz ini kerana ia adalah lafaz yang paling masyhur berbanding lafaz-lafaz yang lain. Tapi hak kata singular itu ada juga dalam Sahih Bukhari. Cuma ini favourite para ulama lah, mendulukan hadis yang ada lafaz secara plural. Ya. Kalau kita kata plural, sesungguhnya amalan-amalan itu bergantung kepada niat-niat. Dia kena banyak. Kalau ikut terjemahan ni dia tak tepat lah ni. Sesungguhnya diterima amal perbuatan itu bergantung kepada niatnya. Satu je, patut dia kena terjemah. Kalau wording translation lah, sesungguhnya amalan itu bergantung kepada niat-niatnya, mesti banyak. Betul tak? Ya. Tapi tak apa. Terjemahan tidak ada masalah as soon as dia tidak dia konteks yang sama lah, yang betul lah. Tapi nak cerita macam tu. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan-amalan itu bergantung kepada niat-niat. Ya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya bagi seseorang itu apa-apa yang dia niatkan. 2 kali Nabi sebut di situ. Nabi sebut dah amalan mesti dengan niat. Lepas tu Nabi sebut lagi, seseorang itu bergantung kepada apa yang dia niatkan. 2 kali Nabi sebut situ. Kemudian Nabi menjelaskan, faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ya. Maka sesiapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul, maka hijrahnya adalah kepada Allah dan Rasul, kata Nabi SAW. Dan sesiapa yang hijrahnya kepada dunia, bukan kepada Allah dan tidak juga kepada Rasulullah SAW, ya, tapi kerana dunia. Ada orang dia hijrah kerana Allah Ta'ala dan Rasul. Boleh jadi dia berhijrah bersama Nabi seperti Abu Bakar As-Siddiq, ataupun dia berhijrah selepas Nabi SAW berhijrah. Ya. Tak kisahlah SOS dia pergi itu kerana Allah Ta'ala dan Rasul. Ada golongan yang lain dia berhijrah kerana dunia, tapi Nabi kata yusibuha, dia akan mendapatkannya. Kalau dia pergi kerana Allah dan Rasul, dia dapatlah Allah dan Rasul. Tapi kalau dia pergi kerana dunia, dia akan dapat juga. Awim ra'atin yang kihuha, ataupun dia pergi kerana wanita. Mana-mana wanita. Nabi tak sebut siapakah wanita itu,
atau siapakah lelaki itu, dan lafaz Nabi ini adalah kepada sesiapa sahaja. Sebab Nabi kata man, anyone. Walaupun hadis ini ada sebab kenapa Nabi SAW menyatakan sedemikian. Ada sebab, ya. Awin beratan yang kihwa, ataupun anyone yang pergi ke sana kerana wanita, dia akan menikahinya. Jadi apa poinnya? Fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka Nabi kata hijrah seseorang itu bergantung kepada kenapa atau atas dasar apa dia berhijrah kepada. Kalau dia hijrah kerana Allah Ta'ala dan Rasul, Allah Ta'ala dan Rasul lah yang dia dapat. Kalau hijrahnya kerana dunia atau hal-hal yang lain, maka itulah dia dapat, dan dia tak dapat Allah Ta'ala dan Rasul. Lihat kepada niat, ya. Baik, kita pergi kepada huraian dan intisari ya, itu sari je kan. Pertama, dalam hadis ini disebutkan kalimah diterima amal perbuatan itu bergantung kepada niat, ya. Yang dimaksud dengan amal di sini ialah semua jenis amal yang dibenarkan syariat. Maksudnya segala jenis amal yang dibenarkan syariat yang dilakukan tanpa niat menjadi tidak bernilai apa-apa menurut agama. Misalnya wudu, mandi wajib, tayamum, solat, zakat, puasa, haji, i'tikaf dan ibadah-ibadah yang lain, especially ibadah-ibadah yang memerlukan niat. Kerana ibadah ni ada dua. Satu, ibadah yang memerlukan niat. Of course lah, ia adalah ibadah-ibadah khususiyah. Ibadah-ibadah yang ada pengkhususannya, ataupun lebih jelas lagi ialah ibadah yang ada tata caranya. Ada syarat wajibnya, ada syarat sahnya, ada rukun dan ada rukunnya, ada perkara yang membatalnya, dan banyak lagi hal-hal yang lain. Ini kita sebut sebagai ibadah khususiyah atau ibadah makhsusah. Mana ada pengkhususan tertentu. Contohnya semayang, ibadah khususiyah. Kenapa? Karena ibadah ada tata cara berkenaan. Kita belajar kitab fiqh kan, bila masuk bab semayang, ada syarat sah semayang, ada syarat wajib semayang. Islam, balik, berakad, suci daripada haid dan nifas, ya. Bila cukup syarat itu, maka wajiblah dia semayang, yang kita sebut sebagai syarat wajib semayang. Ada pula syarat sah semayang. Islam, mayi, berakad, tutup aurat, masuk waktu, menghadap kiblat, suci haid, suci hadas kecil dan hadas besar, suci daripada najis. Syarat sah semayang. Ada pula rukun semayang, lagi banyak yang saya tak perlulah sebut satu-satu, pasal kita bukan kuliah fiqh, tapi nak sebut sedemikian, ya. Ada pula yang membatalkan semayang, ada pula sunat semayang, sunat al-a'la, sunat haid a'la. Walaupun itu peristilahan yang diletakkan oleh para fuqaha, tidak datang daripada Rasulullah SAW in spesifik, tapi nak cerita dia ada tata cara yang mau tidak mau kita kena belajar. Walaupun tidaklah semua fardu ain. Kok basic semayang ni simple saja. Hatta Imam Syafi'i sendiri dia ajar mula-mula sekali dalam Mukhtasar Al-Muzani, very basic prayer. Apa dia? Yastaqbilal qiblah, summa kabbir, summa yaqra' bi ummil kitab, summa yarka' wa yatma'in, summa ya'tadil wa yatma'in, summa yasjud wa yatma'in, summa yarfa' ra'sahu wa yatma'in, summa yasjud maratan saniyatan wa yatma'in, wa yaf'al zalika fi salati kulliha. Itu basic semayang. Apa dia? Bila kita dah menghadap kiblat, dah tutup aurat, syarat-syarat semayang kita dah buat, angkat takbir. Lepas tu baca Fatihah. Lepas tu rukuk, tamanina lah sekejap. Lepas tu i'tidal, tamanina lah sekejap. Lepas tu rukuk, tamanina lah sekejap. Sujud, tamanina lah sekejap. Bangkit daripada sujud, tamanina lah sekejap. Sujud lagi sekali, tamanina lah sekejap. Dan kamu buat pada setiap rakaat hal-hal yang seumpama itu. That is the basic prayer. Itulah asas kepada semayang. Iftitah tak baca, surah selepas Al-Fatihah pun tidak baca, tasbih jauh sekali tak baca. Cuma tahiyat tu kena baca lah. Nak cerita kalau ikut semayang hak basic, betul-betul basic tuan-tuan, mungkin kita semayang 4 rakaat, kita boleh finish dalam 1 atau 2 rakaat saja, kalau hak betul-betul basic lah kan. Tapi dia kerana semayang ni dia ibadah yang cantik, ada persyariatan dan tata caranya yang bagus, maka kita ikutlah satu persatu walaupun tidak semuanya wajib. Tapi nak cerita ada tata cara. Dan begitulah ibadah khususiyah yang lain. Pergi kepada puasa, pergi kepada haji. Pasal apa kita panggil khususiyah? Pasal dia ibadah yang ada tata cara. Mesti kita belajar.
supaya ibadah kita diterima oleh Allah Ta'ala kerana kesahihannya. Ibadah ni kalau tak sahih, Allah Ta'ala tak terima. Baca tak betul ataupun yang wajib kita tinggalkan, ya. Itu dipanggil khususiyah, very specific worshipping, ibadah yang betul-betul khusus kerana ada pengkhususan pensyariatan yang very specific yang perlu kita tahu. Begitulah dengan puasa, zakat, haji yang mempunyai sistem yang sama, ya. Sebab itu kita panggil ibadah khususiyah, di mana ibadah-ibadah ini perlu kepada niat. Hatta kalau kita tengok rukun sembahyang, apa nombor satu? Niat lah, kan? Rukun sembahyang ada 13 ataupun 14 ataupun 17, tak kisahlah pasal bilangan ni tak penting. Yang penting dia punya konten tu. Kebiasaannya nombor satu niat lah. Nombor dua baru takbiratul ihram. Walaupun sebenarnya niat datang selepas takbiratul ihram, ya. Ataupun ketika takbiratul ihram, kalau ikut sequence, patut-patut rukun sembahyang ni takbiratul ihram dulu, niat nombor dua dah kan, sebab niat dalam takbiratul ihram. Tapi saya boleh kata hampir keseluruhan para ulama bila sebut rukun sembahyang nombor satu, niat dulu. Saya pun tak tahu kenapa, mungkin akan kepentingan. Nak cerita kena niat lah. Di mana kalau sembahyang kita tidak niat, tempat niat tu tak sepakat lah. Sebelum takbir, ketika takbir, hakikat niat tu macam mana, itu satu perbahasan yang lain. Tapi nak cerita, mau tidak mau mesti ada niat, ya? Kerana dia ibadah khususiyah. Sementara niat adalah rukun di sisi majoriti para ulama, walaupun sebagai ulama yang lain mengatakan bahawa niat adalah syarat sah sembahyang, ya? Kita lah kata mazhab Syafi'i, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, dia lebih cenderung mengatakan bahawa rukun adalah syarat sah sembahyang, dia bukan rukun sembahyang. Tapi tak kisah syarat sah ke, rukun ke, kedua-duanya mesti ada. Orang yang kata niat ni rukun, mesti ada dalam sembahyang. Orang yang kata syarat sah, niat ni syarat sah, mesti ada dalam sembahyang. Cuma peristilahan sahaja yang berbeza, ya. Puasa mesti ada niat juga, kan? Selain ada syarat-syarat yang saya sebutkan tadi lah, ada syarat wajib puasa, ada syarat sah puasa. Tapi of course, bila disebut puasa, mesti ada niat kerana ia adalah ibadah khususiyah. Malah jika kita tidak niat, maka tidak sahlah puasa kita. Tak kira lah puasa wajib atau puasa yang tidak wajib. Dia tak makan, satu hari suntuk, makan tidak, minum tidak. Tapi dia tak puasa. Kau puasa ke? Tak, makan dah. Tak juga. Raja aku tak nak puasa, aku tak nak makan hari ni. Tapi dia tidak berpuasa. Dia tak niat puasa. Tak jadi puasa, kan? Walaupun tempat niat itu berbeza-beza di kalangan para ulama, tapi mesti niat. Malam yubayyit isyam. Nabi kata malam yubayyit asyam qabla al-fajri fala siyamalah. Hadis Ibnu Majah daripada Hafsah, di mana Nabi kata siapa yang tidak niat sebelum fajar, maka dia tidak ada puasa bagi. Nak cerita mesti niat. Dan begitulah haji, zakat dan seumpama. Kita keluarkan wang kita daripada harta yang kita usahakan. Tiba-tiba kita tak niat zakat pun tidak. Tak niat zakat, macam mana? Boleh jadi kita bagi itu sedekah, pasal pemberian kita ni boleh jadi sedekah, boleh jadi zakat. Mesti niat lah, ni aku bagi ni zakat, ya? Tak syarat sebut lah, tapi kena niatkan bahawa wang yang kita keluarkan itu adalah hasil zakat yang wajib ke atas kita, ya? Kalau tak niat zakat, dia jadi sedekah biasa, ya? Kerana niat tu membezakan antara yang ibadah dan bukan ibadah, dan membezakan antara ibadah fardu dan ibadah sunnah. Baik, jadi disebut ibadah khususiyah. Ada juga ibadah yang tak memerlukan niat. Itu yang dimaksud oleh para penulis dalam tulisan ini. Dia kata ibadah-ibadah yang perlu niat, dia sebut wudu, mandi wajib. Samalah wudu kena niat, pasal wudu ibadah khususiyah. Tayamum kena niat, kerana dia ganti kepada wudu. Of course dah, ibadah yang khususiyah ada tata caranya, ada rukun dan perkara-perkara yang penting bersambung dengannya. Zakat, puasa, haji, iktikaf. Walaupun iktikaf ni bukanlah ibadah yang wajib, tapi kerana ada tata caranya dan ibadah khususiyah, maka perlu ada niat. Ada ibadah tak perlu niat, walaupun dia ibadah. Contohnya baca Quran, ibadah, tapi dia ibadah yang mutlak. Ada syarat wajib baca Quran? Tak ada. Ada syarat sah baca Quran? Tak ada.
Semayang ada waktu-waktunya. Ada zuhur bila gelincir matahari di tengah hari. Ada asar bila matahari berada di ufuk barat, sekira-kira bayangnya 2 kali daripada tiang. Kalau kita letak satu tiang, bukan 1 kali, 2 kali, 1 kali. Kalau kita ukur tiang tu sama panjang dengan bayang, masuklah waktu asar. Cuma dalam mazhab Hanafi saja dia kena 2 kali tiang. Sebab tu dia pun semayang asar lewat. Kat masjid India pukul apa dia azan? 5.30. Pasal dia kira 2 kali tiang. Lepas tu dia lewat sikit. Tapi baca Quran ada waktu-waktunya. Ada juga sebahagian surah dikhususkan kepada waktunya, tapi dia baca Kahfi malam Jumaat umpamanya, tapi dia tidak seumpama waktu-waktu ibadah khususiah yang lain. Macam semayang dia ada very specific time. Tapi baca Quran tidak ada. Dia satu ibadah yang mutlak. Kita boleh baca di mana-mana sahaja pada bila-bila masa, as long as bukan di tempat atau pada waktu yang dilarang, maka boleh baca. Tidak ada tata cara, maka dia bukan ibadah khususiah. Ibadah tapi tak perlu kepada niat, because dia bukan khususiah. Boleh faham? Boleh follow? Lagi zikir, ibadah. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira wasabbihuhu bukratan wa ashiya. Allah Ta'ala kata, wahai orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah Ta'ala banyak-banyak dan bertasbih kepadanya pagi dan petang. Surah Al-Ahzab ayat 21 ke 41, macam itulah. Dan banyak lagi ayat yang lain yang menyuruh kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Any specific place, ada tempat-tempat yang dikhususkan? Mungkin ada, tapi tidak kesemuanya. After semayang, dikhususkan kita untuk kita bertasbih 3 kali, bertakbir 3 kali, bertahmid 3 kali, ditutupi dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Mungkin adalah tempat-tempat tertentu yang dikhususkan untuk zikir-zikir tertentu. Tapi zikir masih ibadah yang mutlak. Di mana secara am dia digalakkan setiap masa, tidak seperti semayang, tidak seperti puasa yang ada tata caranya yang very specific. Zikir tidak ada. Maka dia bukan ibadah yang memerlukan niat sama sekali. Tak adalah kalau kita baca Quran, aku baca Quran kan Allah Ta'ala. Niatlah hati macam tu. Tak perlu. Baca Quran, dapat pahala. Man qara'al Quran harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Kata siapa yang baca Quran, 1 huruf saja dapat pahala 10 pahala. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Inilah aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun lam harfun min harfun. Hadis Tirmizi daripada Jabir. Dan dia hadis sahih. Nabi kata siapa yang baca Quran 1 huruf diberi 10 pahala. Aku tak kata alif lam mim itu 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Kita baca surah Al-Baqarah atau surah-surah yang dimulai dengan huruf mutaqati'ah, alif lam mim ke Taha ke, yang mana tidak diketahui maksudnya, tapi Allah Ta'ala beri pahala every single huruf, every single letter. Allah Ta'ala beri. Alif lam mim ada 3 huruf, 30 dah situ, banyak dah tu. Al-Fatihah ada berapa huruf? Hari-hari baca Fatihah ni, sudah ustaz tak ingat. Kali 10 ambil tengok. Kalau Al-Fatihah ada 100 huruf, kali dengan 10, 1000 kebaikan ataupun pahala yang kita dapat. As simple as kita membaca Al-Fatihah. Sebab tu antara cara mudah kita nak dapat pahala dan kebaikan daripada Allah dengan membaca Al-Quran. Kan? Dan bacalah surah yang kita ingat yang mudah bagi kita. Faqra'u ma yatayassara lakum minal Quran. Apa surah yang kita hafal, itulah kita banyak baca dalam kehidupan kita. Mungkin ada waktu-waktu kita duduk di surah kita baca lah, mushaf baca. Tapi dalam masa-masa yang lain yang kita suka nak pegang mushaf, nak ambil wudu atau seumpamanya, kita sentiasa dalam keadaan baca Quran, bacalah surah-surah yang kita ingat. Saya hafal 3 surah Ustaz. Al-Fatihah, Qul huwallah, A'udzu birabbil falaq. Kalau lain tak hafal, go for it. Kan? Jadi tak perlu niat seumpama itu.
Baca, dapat pahala daripada Allah SWT. Begitu juga dengan zikir. Afdalul zikri la ilaha illallah ni aku zikir kerana Allah Ta'ala. Tak boleh. Once kita zikir, of course kita akan bukan dianggap, kita melakukan ibadah kepada Allah dan sudah orang kata apa, mendapat pahala insya-Allah Ta'ala. Sementara kita zikir tidak ada kepentingan-kepentingan yang lain, berbeza sebagai ibadah yang lain yang mungkin kita buat tu adalah benda-benda lain yang kita nak. Tapi kalau zikir betul-betul antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia ibadah yang paling ringan. Hatta sekurang-kurang zikir ialah dengan hati. Sekurang-kurang zikir, ya. Tapi sebaik-baiknya hati dengan mulut sekali lah. Itu lebih baik, kerana itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi tak perlu ni baca Quran, zikir, ibadah, tapi dia tak perlu kepada niat. La yushtarat lahan niat, kata para ulama, tidak disyaratkan niat padanya. Hanya lakukan zikir as simple as that, ya. Lagi doa juga ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dia tidak ada khususiyah. Ada syarat sah doa, ada rukun doa, ada wajib, ada perkara-perkara yang bersabit dengan doa yang khususiyah seumpama sembahyang, puasa, zakat dan haji. Tidak ada. Walaupun adalah adab-adabnya, adalah adab doa tu. Nak doa kita berwuduk lebih baik. Pasal Nabi ada juga riwayat bila baginda nak doa, baginda berwuduk, selepas tu baginda doa. Menghadap kiblat, bagus juga. Hatta itu disarankan oleh Imam Nawawi dalam buku zikirnya Al-Azkar. Kan? Bila kamu nak berzikir kepada Allah, katanya duduklah, tunduklah dan menghadaplah ke arah kiblat. Kalau kita nak duduk di satu tempat macam di masjid, di surau atau seumpama, adalah tu cara-caranya tu. Adab dia panggil adab doa. 3 adab doa. Hatta ada ulama yang mengarang khas tentang adab-adab doa. Al-Imam Zakaria Al-Ansari ada buku khas adab doa. Saya ingat puluhan. Mau 450 adab doa dihimpunkan keseluruhan daripada hadis-hadis Nabi SAW. Pasal Nabi sentiasa berdoa kepada Allah, dan dia satu ibadah yang sunnah untuk kita lakukan. Walaupun ada waktu-waktunya, ada waktu doa yang digalakkan, kan? Tapi dia masihlah konteks ibadah yang am, yang dia umum dan tidak ada tata cara specifically seumpama ibadah-ibadah khusus hal lain, sembahyang, puasa, zakat, haji. Sebab itu tak perlu niat. Tak adalah kita doa Allahumma inna nas'aluka, niat latih aku niat doakan Allah Ta'ala, tak boleh. Ya. Dia ibadah yang very orang kata apa, yang santai. Kalau Allah Ta'ala mensyaratkan niat dalam ibadah-ibadah seumpama ini, macam tak berapa relevan sangat. Nak doa pun kena niat juga, ya tak? Macam tak kena lah. Dan Allah Ta'ala of course lah dia lebih bijak daripada kita. Pasal dia yang cipta kita. Jadi dia buat ibadah memang kenalah dengan keperluan kita, dan mudahlah untuk kita melakukannya, ya. Jadi perlu dipahami bahawa sebagai ibadah perlu kepada niat. Itulah ibadah-ibadah khususiyah yang telah saya sebutkan tadi. Ada ibadah yang tak perlu niat, hanya perlu untuk kita melakukan yang sahaja, dan of course kita lakukan kerana Allah, dan tak perlu niat sama sekali. Contohnya yang telah saya sebut, ya. Dan selain daripada ibadah, yang mana sebahagian besar daripada hidup kita ni bukan ibadah. Walaupun kalau kita buat kerana Allah, dia jadi ibadah, tapi asalnya benda tu bukan ibadah. Sebahagian besar lah daripada kehidupan kita, kesemuanya tidak perlu niat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada perkara itu wajib, tak perlu niat. Apa benda bukan ibadah yang wajib? Banyak, kan? Apa dia? Banyaklah. Bercakap benar umpamanya, wajib ke tidak wajib? Wajib. Ibadahkah dia? Tidak. Maka tak perlu niat. Menunaikan amanah, menepati janji, dah banyak lagi hal-hal yang diwajibkan ke atas kita, yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam Quran. Tak perlu niat, pasal dia bukan ibadah. Dia panggil dia bukan ibadah secara spesifik, walaupun dia ibadah secara am. Ibadah juga, kan? Kita buat benda Allah Ta'ala suruh, tinggal Allah Ta'ala larang, ibadah belaka. Cakap benar Allah Ta'ala suruh, ibadah. Tapi dia bukan absolute ibadah, dia bukan real ibadah, ya. Dia bukan ibadah mahdah, kata para ulama.
Dia bukan ibadah macam semayang, macam puasa yang ada tata cara. Dia masih ibadah, tapi dia bukan ibadah-ibadah seumpama itu. Maka tak perlulah niat. Bila cakap dengan kawan kita 1 jam sembang, benar belaka. Tidak ada yang benar, tidak ada yang tidak benar, melainkan benar belaka. Boleh berlaku. Macam tu so nak berlaku je. Kan? Takkan salah aku kita ni very, orang kata apa, benar Mak Saleh cakap apa? Arab kata soduk. Soduk ni ialah orang yang bila bercakap je benar. Bila bercakap je benar. Bila bercakap je benar. Bila benar je bercakap. Itu bukan soduk. Yang dulu kita belajar, nak hadis tu nak sahih, antara syaratnya kena soduk lah. Bukan hanya siqah, dia mesti siqah ni orang boleh dipercayai. Antara sifat orang siqah ialah soduk. Bila bercakap dia benar. Mungkin sejam dia menyembang dengan member dia, sembang. Niat hati aku benar ni kerana Allah Ta'ala. Tak perlu. Kan? Syariat tidak pernah menyuruh kita sedemikian. Pasal ada juga setengah-setengah orang ni dia wallahu ta'ala alam. Setiap benda kita buat dia suruh niat belakang kerana Allah. Buat tu kerana Allah. Buat ni kerana Allah. So saya dalam syariat tidak ada hal-hal seumpama itu. Tapi kita tak nafilah ada sebahagian golongan ni dia berlebih-lebihan nak bertakarub kepada Allah. Salah kok kalau kita niat? Tak salah, tapi syariat tidak menyuruh kita. Kan? Hatta para fuqaha menyatakan hal-hal yang bukan ibadah tidak mensyaratkan niat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selama kita buat tak langgar perintah Allah, dia syirk. Kan? Allah Taala suruh kita bercakap benar, cakaplah benar setiap masa. Walaupun kita tak niat, aku cakap benar kerana Allah, maka kita akan mendapat pahala dan tidak dicela oleh syarak sama sekali. Ya. Apa lagi? Banyak bagi nafkah pada isteri. Tak perlu niat. Once kita menunaikan tanggungjawab kita kepada keluarga kita, berpahalalah kita dan kita tidak berdosa sama sekali. Malaikat dah tulis pahala je. Malaikat takkan tanya, dia ni niat ke tak niat ni bagi nafkah kat isteri ni? Tak ada. Pasal dia bukan ibadah. Kalau ibadah pun khususiah sahaja yang diwajibkan niat. Adapun yang bukan khususiah tidak diwajibkan niat. Apatah lagi benda-benda yang bukan ibadah seumpama itu. Ibadah juga, tapi dia ibadah yang dia bukan ibadah yang khusus. Kalau nak ikut semua benda ibadah, benda Allah Ta'ala tak murka. Sebab itu ulama sebahagian mentarikkan ibadah ni lah ma yuhibbuhullah wa yardah. Apa yang disukai Allah dari diredai. Ibadah belaka. Tuan-tuan nak masuk tandas, baca doa, keluar tandas baca doa, jadi ibadah. Tapi asal benda tu bukan ibadah. Baik, benda wajib ataupun benda tu benda sunnah. Dia bukan ibadah tapi dia sunnah. Ya. Maka juga tidak disyaratkan untuk kita niat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang bukan ibadah tapi dia sunnah, memberi salam. Ya. Jumpa orang tegur umpamanya. Itu disuruh supaya memperbaiki silaturahim sesama kita. Ya. Dengan cara macam tu. Bagi salam, at'imut ta'am, kata Nabi, afsyus salam. Tadkhulu jannata rabbika bisalam. Kata Nabi dah hadis Tirmizi daripada Abdullah bin Salam. Periwayat pun nama salam juga. Meriwayatkan tentang salam. Nabi kata bagi makan, bagi salam, kamu akan masuk syurga dengan salam. Dengan selamat. Salam ni mana selamat. Bagi salam sunnah dan tak perlu niat. Assalamualaikum. Aku bagi salam kerana Allah. Tak perlu. Bagi orang makan bukan ibadah tapi wajib. Tapi sunnah. Tak perlulah kita bagi orang makan ni, aku bagi makan ni kerana Allah Ta'ala. Once kita bagi, kita berpahala di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan begitulah perkara-perkara yang bukan ibadah, yang sunnah-sunnah yang lain. Tak perlu niat sama sekali. Ya? Melainkan ikhlas lah. Ikhlas tu perlu ada dalam setengah-setengah keadaan. Bila kita bagi orang makan, perlu ada ikhlas. Di mana kita buat ni bukan kerana nak tunjuk kat orang, itu perlu ada. Adapun niat, seumpama niat semayang, puasa, zakat, haji tidak perlu sama sekali. Ya. Itu yang dimaksudkan oleh pengarang. Dan ini yang diwartakan dalam mana-mana buku fiqh. Ada ibadah yang perlu disertai dengan niat. Ada ibadah yang tidak perlu disertai dengan niat. Dan ada juga perkara yang bukan ibadah. Sebahagian besar daripadanya memang tidak memerlukan niat sama sekali. Melainkan hanya ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu perbahasan ulama dari sudut niat ni ada dua. Pertama ialah niat dalam hal khususiah amalan.
Yang kita sebut tadi, bila semayang kena niat semayang, bila puasa kena niat puasa. Satu lagi niat yang dimaksudkan ialah dari sudut aspek keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hadis ni ada dua orang kata kepahaman. Pertama dari sudut niat bila kita buat ibadah kepada Allah. Yang kedua dari sudut keikhlasan kita kepada Allah Ta'ala bila kita melakukan satu perkara. Sama ada yang bukan ibadah ataupun yang ibadah. Kerana keikhlasan ni ada pada kedua-duanya. Jangan ingat kata ikhlas ni hak awal semayang, hak awal puasa. Hak bukan ibadah pun perlu ada keikhlasan. Sebenarnya. Dan lebih-lebih lagi hadis ini memang merujuk kepada keikhlasan. Walaupun diguna pada kedua-duanya, bila kita belajar pasal semayang, pasal zakat, pasal haji atau ibadah-ibadah khususiyah yang lain, hadis ini ada setiap masa. Sebab itu kata Imam Al-Ghazali, Imam Syafi'i, hadis ini amat penting sekali hingga dalam hukum hakam syarak dia merangkumi 70 bab yang besar. Hazal hadis yughatti 70 baban min abwab al-fiqh. Kata beliau. Hadis ini merangkumi 70 meliputi 70 daripada 70 bab daripada bab-bab yang besar dalam fiqh. Nampak? Jadi dia merujuk kepada keikhlasan. Sebab itu Nabi kata, siapa yang pergi hijrah kerana Allah, dia dapat Allah dan Rasul. Siapa yang hijrah kerana dunia ataupun wanita atau hal-hal yang lain selain daripada Allah dan Rasul, mungkin dia dapat, dan kesemuanya bergantung kepada niat yang dia niatkan. Dan hadis ni tuan-tuan ada sebab urutnya. Ada sebab kenapa Nabi kata sedemikian. Minum dulu. Cakap kuat tekak sakit. 8.10 betul ke tu? Saya rasa macam dah lama pula cakap. Sebelum ni rasa cakap sekejap dah habis. Rasa cakap dah lama tak habis-habis lagi. Balik pada yang tadi. Hadis ni dia ada sebab urut. Dia panggil sebab urut. Sebab urut al-hadis. Sebagaimana ayat Quran, sebagaimana Al-Quran ada sebab nuzul. Tuan-tuan pernah dengar ya? Sebab nuzul Quran. Walaupun tidak semua. Ya. Sebab ayat Quran dia ada dua kategori. Pertama, ayat-ayat yang turun tanpa sebab. Ya, itu disebut sebagai ibtidai. Ada ayat ibtidai, mana dia turun tanpa sebab. Sebahagian besar daripada ayat Quran. Ya, di sisi ahli tafsir, ayat-ayat Quran sebahagian besar daripadanya turun tanpa sebab. Turun saja. 5 ayat, 5 ayat, 5 ayat, 5 ayat. Itu dipanggil ayat Quran yang ibtidaiyah, mana dia turun tanpa sebab. Tanpa sebab ni maksudnya dia turun tu tidak ada kena-mengena dengan sesuatu tempat, sesuatu masa atau sesuatu peristiwa. Dia turun direct kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Turun. Itu mana ibtidai, ya. Satu lagi ayat Quran dipanggil sababi. Ada sebabnya. Ada sebabnya. Boleh jadi dia turun kerana orang-orang tertentu. Ada. Umpama bila kita baca surah At-Taubah ayat 108, Allah Ta'ala kata fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Allah Ta'ala kata di sana ada lelaki yang suka menyucikan dirinya dan Allah Ta'ala suka orang-orang yang bersuci. Ada sebab ayat itu turun. Kenapa? Kerana ahli Quba bila dia beristinja, dia istinja dengan betul. Hingga dia dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala puji istinja, Allah Ta'ala puji tau. Bukan Allah Ta'ala puji ibadah semayang saja, puasa saja. Istinja dengan betul pun dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga dalam hadis Abi Daud, Nabi tanyalah mereka, ahli Quba, ma tasna'un? Apa yang kamu buat? Dia kata, kunna nutmi'ul hijaratal ma'. Kami beristinja dengan batu dulu, kemudian kami beristinja dengan air. Oh, dia menggabungkan kedua-duanya. Very perfect cleaning. Sebab itu yang standard di sisi sebagian ulama, termasuk yang dalam mazhab Syafi'i, istinja dua-dua itu terbaik. Istinja pakai batu dulu. Ataupun selain batu lah yang menggantikan batu. Ya. Kayu ke, tisu ke, apa-apalah. Lepas tu baru dengan air. Dia kata kami buat dua-dua. Ya. Jadi Allah Ta'ala memujinya. Kan? Tapi jangan lepas ni masuk tanah buat batu pula. Tahu-tahu Ustaz kata afdal batu dulu baru air. Tengok kesesuaian lah. Kerana sebagai fuqaha kata yang paling afdal itu yang paling mudah bagi kita. Dalam hal-hal seumpama itu. Kalau mudah dengan batu, kerana sebagian besar Nabi juga beristinja dengan batu saja. Kalau mudah dengan air, itu the best. Maka istinja dengan air.
Kerana sebahagian besar juga daripada istinja Nabi hanya dengan air sahaja. Habis tu batu campur dengan air ni, hadis ni. Sebab itu tidak semua ulama menggalakkan kedua-duanya digabungkan. Sebahagian ya. Tapi yang standard dalam mazhab Syafi'i digabungkan kedua-dua. Tengok yang mana lebih afdal lah. Ada tempat tuan-tuan kita pergi tak ada air. Macam mana tu? Terpaksa lah istinja pasal tisu. Saya pergi kursus di satu dewan perniagaan Cina di Kota Baru. Ini cerita lama lah, 20 years over. Kan? Satu hari suntuk, pagi sampai petang duduk situ. Tanah dia tak ada air. Begitu pakai tisu lah, dia ada tisu situ. Kan? Tak payahlah cari air, dah tak ada air, gunalah tisu. Dan begitu juga Rasulullah SAW. Bila bermusafir, sebahagian daripadanya Nabi istinja dengan batu saja. Tapi ada orang kata juga batu tak bersih, Ustaz. Mana bersih? Yes. Selain air, sebab itu yang afdal air. Itu paling afdal sekali. Yang paling afdal gabung air dengan batu. Itu paling afdal. Di sisi sebahagian ulama lah. Sebahagian pula kata afdal air saja. Tapi ulama sepakat air ni memang afdal kerana dia membersihkan dengan sebersih-bersihnya. Ya. Tapi kalau batu okey, kerana ia ada dilakukan oleh Nabi dan para sahabat dan dia disyarahkan. Tapi of course lah dia tidak membersihkan keseluruhannya. Masih ada kesan-kesan najis, especially baunya. Pasal mana bersih sangat. Habis itu macam mana? Itu kita kata, itu yang kita belajar dalam fiqh, dimaafkan. Asarun najasah yu'fa anha. Kesan-kesan najis umpama ini dimaafkan. Jangan lepas kita istinja dengan batu kita gecium pula, korek dengan tangan pula, ada bau lagi lah. Memanglah. Itu dipanggil baki-baki istinja. Memang tak akan bersih 100% bila selain daripada air. Tapi Islam memberi rukhsah kepada. Ya. Sama macam kita lah, kita dah istinja dah. Dah lurut lah, dah berdehem dah, dah melompat lah contoh lah ya. Jangan melompat pula. Basuh, okey. Balik-balik dia cium suara dalam dia, alamak bau hancing. Yang pergi cium tu pasal apa? Kan? Kita dah buat dah basuh dah, masih ada keluar lagi beberapa titis. Dimaafkan. Dan diwartakan dalam buku fiqh, bahkan Hatta Az-Zuhaili dalam bukunya Al-Mu'tamad fi Fiqh Syafi'i yang standard dalam mazhab Syafi'i mengatakan rasyashul baul minan najasa al-ma'fu anhu. Percikan kencing yang kita tak nampak pun. Hatta lebihan-lebihan yang keluar daripada kemaluan kita setelah kita basuh dan kita natar, kita dah lurut atau seumpamanya, dimaafkan sama sekali. Jadi tak perlulah cium seluar dalam atau seumpamanya. Tak perlu sama. Dia dah cium seluar dalam, dia tanya kita pula, Ustaz, seluar dalam saya bau hancing dah, yang pergi cium tu pasal apa? Kan? Hang kencing tak basuh tadi? Hang kencing tak basuh tadi. Hang basuh tak kencing tadi? Basuh. That's it. As simple as that. Kan? Dan dia termasuk dalam perkara yang kita sebut sebagai umumul balwa, benda yang suka kita nak elakkan. Memang kita tak boleh elak, tuan. Tuan-tuan ingat lepas tuan-tuan basuh tu, air kencing dah tak keluar ke? Maybe dia akan keluar. Setis 2 titis. Umumul balwa, kita tak mampu untuk menguasai. Sebab itu dalam fiqh, peristilahan umumul balwa dipakai oleh para ulama. Sama je dah hak awak istinja tadi. Kalau nak diikutkan istinja pakai batu, dia tak akan bersih 100%, tapi dia najis dimaafkan. Ya? Pasal apa pergi sampai situ tu? Kat mana tadi? Balik pada yang tadi, pasal unfortunately lah, saya ada dengar juga seorang ni mengajar, dia kata balik nanti cek kita ni sekarang istinja tak bersih, dia kata. Tak percaya balik cium seluar dalam. Kalau bau hancing tak bersih lah tu. Jadi sembahyang kita tidak sah dalam keadaan kita tidak tahu. Saya kira Allah Ta'ala alam. Selama saya belajar fiqh, sebenarnya benda tu tidak ada masalah sama sekali. Kan? Kalau kita basuh dah, okey. Melainkan kalau kita tidak basuh, itu hal yang lain. Ya. Banyak perkara yang diberi rukhsah dan kemaafan, especially dalam hal-hal yang kecil seumpama itu. Dan kita tak perlu berlebihan. Macam dalam bab niat tadilah. Nak suruh niat belaka. Beli barang pun niat tak? Niat kerana Allah. Mana tidak perlu sama sekali. Hak muamalah of course tak perlu niat. As long as kita cukup syarat-syaratnya, ada akadnya, ada redha meredainya. That's it. Okey.
Baik. Balik pada yang tadi. Ayat Quran ada ibtidai, ada sababi. Boleh jadi dia turun kerana ada peristiwa-peristiwa tertentu. Sebahagianlah daripada. Tapi ibtidai itu lebih banyak di sisi ahli tafsir. Ya? Sama juga dengan hadis Nabi SAW. Ada yang ibtidai. Ibtidai ini memang Nabi cakap pada para sahabat. Nabi cakap. Nabi ajar para sahabat satu hukum base kepada apa yang diwahyukan kepada. Ada juga yang disebut sebagai wurudi. Sababi. Nabi sebut tu kerana ada peristiwa-peristiwa tertentu. Ataupun Nabi sebut kerana Nabi ditanya. Ataupun Nabi sebut kerana ada keperluan dalam hal berkenaan ataupun ada hajat-hajat tertentu. Ini disebut sebagai hadis-hadis yang wurudi atau hadis-hadis yang sababi. Termasuklah hadis ini di mana Nabi SAW menyatakan hadis ini kerana ada sebabnya. Apa sebabnya? Sebab ada seorang lelaki dia berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah itu kerana seorang wanita yang bernama Ummul Qais. Di mana wanita itu telah berhijrah dan dia ikut berhijrah sekali. Kenapa? Kerana dia nak kahwin dengan wanita itu. Jadi dia berhijrah itu bukan kerana Allah Ta'ala dan Rasul atau untuk menegakkan agama Islam, tapi dia hijrah kerana wanita itu. Dia nak kahwin dengan Ummul Qais. Dan dikatakan Ummul Qais letak syarat, mu nak kahwin dengan aku, mu hijrah. Wallahu ta'ala alam lah, saya tidak pergi lebih detail. Saya tak tahulah perbualan itu betul atau tidak. Tapi jelas yang dinyatakan dalam buku-buku syarah hadis, sebab hadis ini dia panggil sebab wurud hadis. Kenapa hadis itu dinyatakan? Dia panggil sebab wurud al-hadis. Dan ramai ulama yang mengarang tentang asbab wurud al-hadis, sebab-sebab wurud hadis. Dan dia satu bab yang penting walaupun tak ramailah yang orang kata pakar atau khusus dalam bidang berkenaan. Kita di Malaysia yang master dalam bab asbab wurudul hadis, tahu siapa? Mazhar Dr. Asri Zainal Abidin. Sebab tu buku dia dicetak di negara-negara Arab. Pasal buku asbab wurud al-hadis tidak banyak dalam market. Tak ramailah yang menulis buku itu dan dia tajuk yang agak complicated. Kena banyak pembacaan, kena luas pengkajian. Kerana tidak semua hadis ada urutnya. Jadi nak cari. Nak kaji. Banyak benda lah. Kebiasaannya bila kita nak buat master, nak buat PhD, kita lebih suka tajuk-tajuk yang banyak bahan. Tajuk-tajuk yang orang kata tak nyusuh kita sangat lah. Tapi asbab wurud al-hadis, setahu saya rujukannya pun terhad. Jadi dia perlu kepada effort yang besar. Dan siapa yang boleh karang buku asbab wurud al-hadis, dia agak bagus lah. Dia ada ilmu yang bagus tentang hadis dan pengkajiannya juga agak luas. Sebab tu buku beliau dicetak di sebahagian negara lah setahu saya. Cuma tak dijual lah di Malaysia. Bukan tak dijual, saya tak pasti dah dijual atau tidak. Saya pun tidak beli buku itu. Pasal kita orang Melayu kan. Tapi kat tanah Arab tu okey lah, orang Arab. Of course lah buku rujukan mereka Arab. Dan sekiranya ada lagi pensyarah-pensyarah kita yang buku dia amat berkualiti sekali sehingga masyhur lah di tanah-tanah Arab yang lain. Dicetak atau seumpamanya. Saya ada nampak lah beberapa orang. Bila saya download buku-buku fiqh yang lanjutan lah, bukan yang basic, tapi yang lanjutan tu, buku-buku usulul fiqh saya lihat ada 2-3 orang yang asal Melayu, asal Malaysia, yang buat PhD lah dalam bidang lanjutan. Baik. Jadi bila Nabi dengar dia berhijrah kerana Ummul Qais, maka Nabi pun sebutlah sedemikian supaya kita tidak terpedaya dengan perkara-perkara seumpama itu. Bukan tak boleh kita buat satu benda dapat dunia, tidak salah, tapi jangan jadi dunia sebagai matlamat terutama kita. Itulah asas. Dan Nabi SAW sebut dalam banyak hadis. Kalau tuan-tuan baca dalam buku Fadailul A'mal pun ada dalam bab dunia tu hadis Zaid bin Sabit yang diriwayatkan dalam Sunan At-Tirmizi tak silap saya ataupun Al-Baihaqi. Nabi kata makanatid dunya hammahu ja'alallahu faraqallahu amrahu wa ja'ala faqrahu baina 'ainai wa lam ta'tihi minad dunya illa ma kutiba alaih atau illa ma kutiba lahu wa makanatil akhiratu niyyatahu jama'allahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atat ad-dunya lahu raghimatan atau kama qala. Nabi kata siapa-siapa yang buat satu benda
niat dia ialah dunia. Maka Nabi kata Allah Ta'ala akan faraqallahu amrahu, Allah Ta'ala akan memecahkan urusannya. Mana Allah Ta'ala dia tak susah untuk nak mencapai kejayaan dalam hal itu. Allah Ta'ala tidak satu, Allah Ta'ala akan pecahkan urusan. Mana sukalah. Tidak dipermudahkan urusan. Dan Allah Ta'ala akan jadikan kefakiran di antara kedua mata dia. Mana dia tak, hajat dia tu jadi masalah. Dia akan menghadapi kefakiran. Ya. Bukan hanya kefakiran harta, kefakiran jiwa. Kalau sikit-sikit dunia, dia akan menghadapi hal seumpama itu. Dan tidak datang kepadanya dunia, melainkan apa yang telah ditulis oleh Allah Ta'ala kepadanya. Tak dapat lebih lah. Kalau rezeki dia banyak tu je. Kan? Bukan maksud kita tak boleh kejar dunia, tapi dunia bukan matlamat kita. Tapi Allah Ta'ala kata, Nabi kata, siapa-siapa yang niat dia kerana akhirat, buat benda kerana Allah, Allah Ta'ala akan mempermudahkan urusannya. Allah Ta'ala akan satukan urusannya. Mudah aja. Kan? Tak complicated. Dan Allah Ta'ala akan jadikan kekayaan dalam hatinya. Kaya jiwa, kaya harta, alhamdulillah. Dan yang paling penting, Nabi kata akan datang dunia kepadanya secara mudah, rahimatan. Mana tak susah untuk dia dapatkan dunia. Maksudnya bukan kita disuruh menolak dunia, tapi janganlah jadi dunia itu sebagai matlamat kita. Sebab itu kita lihat pada sahabat Nabi SAW. Contohnya Umar sendiri dalam Sunan Abi Daud, bila Nabi menghulurkan hadiah kepada dia, dia tak nak terima. Sanatu ya Rasulullah lillah, wahai Nabi, aku buat ni kerana Allah. Nabi kata khushu, ambil. Selagi mana kamu dapat ni bukan melalui dua cara. Pertama israf. Mana kalau kamu pertama mas'alatan, mana kamu dapat ni bukan kamu minta, orang bagi. Yang kedua israf. Israf ni makna nak berlebih-lebihan. Bagi sikit tak cukup, lebih tak ada, tak boleh lah. Kan? Orang bagi banyak tu, bagi ambil, alhamdulillah. Dan perkara yang sama dilakukan oleh sahabat yang lain. Bila Umar bagi ke dia, saya lupa nama dia apa, dari ini kita bincang dalam bab zakat. Dia tak nak ambil. Umar kata ambil. Ya, aku tak nak ambil, aku buat ni kerana Allah. Dia bagi duit lah, dinar atau darham. Umar kata kepadanya, hadis Abi Daud juga, dia kata aku buat macam yang kamu buat. Aku diberikan macam kamu diberikan. Aku tak ambil macam kamu tak ambil. Tapi Nabi menegur aku. Nabi kata jika kamu dapat tanpa dua jalan. Pertama israf, berlebih-lebihan, rasa mulia dengan pemberian itu. Yang kedua masalah, minta. Maka itu ada rezeki saqahullahu ilaih, yang Allah Ta'ala beri kepada. Maksudnya jangan jadi keutamaan lah. Itu saja. Kan? Bukan maksudnya kita mentang-mentang kita buat kerana Allah, kita ketepikan hal-hal yang lain, especially yang bersabit dengan dunia. Tidak sama sekali. Kerana dalam setengah-setengah keadaan, kita perlu kepada perkara itu. Jadi boleh ambil, tak ada masalah. Isyak ke? Dah isyak dah. 8 suku kan? Oh, isyak kena berhenti lah. Jadi asbab wurud dia ialah kerana Nabi nak peringat supaya jangan jadikan hijrah ini matlamatnya kepada dunia, perempuan atau hal seumpama itu. Tapi hendaklah meletakkan tujuan hijrah ini kepada kerana Allah dan Rasul, dan dikiaskan dalam hal-hal agama yang lain. Ya? Jadi apa yang kita buat, Allah Ta'ala, lillah ta'ala. Kan? Dan jangan jadikan yang lain sebagai keutamaan. Ya? Kalau dapat, alhamdulillah. Kalau tak dapat, tak mengapa. Sebab itu kalau kita lihat sejarah pun tuan-tuan, Nabi SAW bila berperang ni ujung. Bila berperang dapat hasil yang kita sebut sebagai al-ghanaim. Kan? Sebab itu mendapatkan hasil dunia daripada kerja agama yang kita buat tidak salah. Of course lah kalau sesuatu itu telah diperjawatankan. Mufti hari ni kerja agama tapi dah diperjawatankan. Adalah gajinya. Kan? Tak ada masalah. Kalau tidak diperjawatankan sekalipun, tidak ada masalah untuk dia mengambil dunia as long as tidak ada dua perkara yang saya sebutkan tadi. Ya? Nampak? Sebab Nabi SAW bila dia berperang dapat harta rampasan perang, apa dia buat dengan harta itu? Dia bagi-bagi kan kepada sahabatnya, dan Nabi tak pernah miss. Kerana itu perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan surah
Al-Anfal, surah At-Taubah adalah antara surah yang mensyariatkan pembagian harta rampasan perang yang diperolehi oleh Nabi ketika peperangan. Jadi Nabi bagi belaka. Ada satu peperangan je Nabi tak bagi. Bila Nabi lihat para sahabat ni very eager untuk dapat harta dalam peperangan, jadi Nabi nak didik mereka. Ada satu peperangan Nabi tak bagi, tapi Nabi tak bagi pada Ansar. Tak silap saya Hunain. Ada satu ceramah saya, tapi dah lama lah. Pasal peperangan. Satu peperangan yang Nabi tak bagi harta, ya. Rampasan perang. Nabi tak bagi pada Ansar ataupun Muhajirin, saya lupa. Orang lain Nabi bagi, ada satu kan Nabi tak bagi. Jadi ambil hati lah dia. Dia pun jumpa Nabi. Kenapa tak bagi kat kami? Nabi pun sebutlah kepada mereka. Bukankah kau dah ada aku? Allah ada kan? Ada. Aku ada kan? Ada. Syukur dah tu. Jangan jadikan dunia sebagai matlamat kamu. Kalau kamu dapat dunia, okey. Tapi kalau aku tak dapat, kamu jangan bersedih dan jangan marah pula. Macam itulah Nabi mengajak para sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Jadi nak cerita macam itulah ya. Apa-apa yang kita buat, ibadah baik bukan ibadah baik, buat kerana Allah. Dan selebih itu kita serahkan kepada Allah Taala. Ada rezeki kita, adalah. Dan setiap kebaikan yang kita buat ada hasil yang baik. Kadang-kadang kita ni duk nampak rezeki ni duit saja. Itulah masalah kita. Dan rezeki ni banyak lagi hal yang lain. Kadang-kadang kita duk nampak diri kita ni kurang saja. Padahal lebih tu banyak lagi. Betul tak? Sebab itu Al-Imam Al-Ghazali lah dalam Ihya Ulumuddin dia bukan tak suka lah. Dia ni sufi, dia ni wara, dia ajar orang bagaimana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bila kita belajar dalam kitab doa, dalam ayat tu ada satu slot hujung tu bab doa. Kadang-kadang dia pun tak suka juga kita nak minta itu, minta ini, minta itu, minta ini, banyak perkara kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Dia suruh kita minta secara umum saja. Seumpama Rasulullah SAW, walaupun ada spesifik permintaan, tapi minta secara umum itu lebih baik, ia disebut sebagai jawami'ud doa. Pasal apa dia kata? Pasal Allah Ta'ala lebih tahu akan keperluan kita. Satu sunnah Nabi lah. Nabi suka minta doa secara umum. Baik itu doa Nabi yang paling banyak, Rabbana atina fid dunya hasanah. Minta baik dunia, minta baik akhirat. Minta baik dunia, minta baik akhirat. Dan itu yang disebut oleh Al-Imam Al-Bukhari dan sahihnya daripada Anas bin Malik. Tidak ada doa yang paling banyak diucapkan Nabi melainkan doa tu. Minta baik dunia, minta baik akhirat. Pasal apa Imam Ghazali kata? Pertama, kerana dia sunnah Nabi. Yang kedua, katanya, kalau kita minta satu hajat dari Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Ada 100 hajat kita tak minta. Ya tak? Kalau kita minta 2 hajat daripada Allah, ada 200 hajat kita tak minta. Sebab itu minta cara minta baik dunia, minta baik akhirat kata. Dan yang ketiga, of course lah, bila kita minta in spesifik, ada keburukannya juga. Kadang-kadang kita tak tahu apa yang kita minta itu sebenarnya tak bagus untuk kita pun. Kan? Dan bila kita minta secara dia lebih kepada menaruh kepercayaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Put trust in God dia panggil. Mana kita letak kepercayaan kepada Allah. Paling contoh kan, paling senang. Anak kita habis SPM. Kan? Dia nak sangat masuk UIA. Dia minta ada 5 choices. Minta UIA. Contoh UIA lah, pasal saya dengan Azhar UIA. Dia minta UIA, minta UM, minta ni. First choice dia UIA. Nak sangat masuk UIA. Kita minta Allah bagilah anakku UIA, bagilah anakku UIA. Macam tu tak bagus, in specific. Kenapa? Kita tahu ke bagus ke anak kita kalau masuk UIA tu? Tahu ke? Dah. Habis tu, ya Allah, berilah anakku tempat belajar yang terbaik untuknya. Itu doa yang paling bagus sebenarnya. Menaruh dan meletakkan kepercayaan kepada Allah berbanding kita minta in specific macam tu. Yang kadang-kadang kita tak tahu yang mana lebih bagus. Kan? Tapi tidak salah. Dia kata salah juga. Macam saya dulu lah. Saya dulu minta dengan Allah nak pergi Jordan tu. Siap pergi interview lagi. Allah dapat UAE. Rupanya saya tahu UAE ni bagus rupanya. Kan? Sebab tu saya dengan Azhar bagus. Kalau ikut hati, kan? Macam saya dulu tuan-tuan, after saya ambil diploma pendidikan, minta Allah, ya Allah bagilah aku mengajar di Rawang. Saya minta Rawang. First choice saya Rawang. Selangor, minta Rawang. Siap minta surat support lagi daripada member yang berniaga di Rawang. Konon-konon saya kerja di situ dah seumpamanya dulu. Ada rumah, macam-macam lah saya buat supporting detail kan. Lala dapat Sungai Buloh, tepuk daya. Allah, Sungai Buloh tak syok. Member pun ada Sungai Buloh. Masa tu Zahar, saya tak jumpa lagi. Tak tahu dia duduk Sungai Buloh.
Lalah bagus 2,5 ni rupanya. Nampak? Sebab tu kata Imam Al-Ghazali, Allah Ta'ala beri kepada kita mana yang lebih baik daripada apa yang kita minta. Sebab itu kita nak faham ya. Nampak? Boleh. Jadi kita boleh berhentilah setakat itu. InsyaAllah Ta'ala. Kau ada soalan? Tak ada lah ya. The next nanti saya sambunglah amal tidak mukaniah ni, tuan-tuan boleh baca sendiri. Kemudian di belakang tu ada lagi yang kedua, mungkin kita akan sambung sikit lagi lah, yang bersabit dengan fawaidul hadis ya. Buku ni walaupun saya tak baca habis pun saya ingat tak apa kot, tuan-tuan boleh baca sendiri. Cuma kalau ada poin-poin yang tuan-tuan tidak faham, tuan-tuan boleh tanya saya ya. Mungkin saya tak perlu baca word by word pun daripada buku ni. Jadi setakat itu dulu, aku qouli hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup majlis tasbih kafarah dan surah An-Nas.